Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak-anak? Harapnya semua berada dalam keadaan sehat walafiat. Selamat kembali ke dalam channel Muhammad Zulfaqar, perkongsian secara random asalkan ilmu yang bermanfaat. So, untuk episod dan untuk video kita pada kali ini, kita akan sambung lagi sesi pembelajaran kita. Untuk subjek apa? Untuk tajuk apa? So, kita kena rolling dulu intro dulu Boleh? Okay, let's go. Okey, kita mulakan kelas kita pada hari ini dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Okey, so hari ini kita akan belajar untuk subjek Jawi bagi tahun 3. Dah ready anak-anak? Dah ready? Bagus. Terusnya kita akan sentuh kepada tajuk, iaitu pada tajuk yang pertama, pada tajuk yang sama. Pada tajuk yang sama iaitu pada tajuk perkataan berimbuhan. Okey, dan juga kita akan sentuh kepada subtopik yang sama iaitu subtopik imbuhan akhiran, iaitu imbuhan yang berada di akhir perkataan. Okey, untuk pengetahuan anak-anak, kita dah sentuh berkenaan dengan imbuhan akhiran an yang mana dia ada 4 pattern. So hari ini kita akan sentuh kepada imbuhan yang lain pula dan dia ada pattern-pattern yang tersendiri. Boleh? Okey, so imbuhan apa yang kita nak sentuh pada hari ini? Okey, imbuhannya ialah imbuhan akhiran i. I bukan I I. Itu. So untuk imbuhan akhiran i, dia sama macam akhiran an juga, dia ada pattern. Tapi yang ni dia cuma ada beberapa sajalah, iaitu kita ada pattern yang pertama, pattern ya, pattern kedua, pattern hamzah ya, dan pattern yang ketiga iaitu pattern alif hamzah ya. Okey, so kita akan tengok one by one, satu persatu. Apabila kita kena gunakan antara pattern yang ketiga-tiga ni. Boleh? Okey, untuk pattern yang pertama, kita akan tengokkan kepada contoh perkataan yang akan kita gunakan. Alright, bagi pattern yang pertama, kita akan gunakan apabila kita berjumpa dengan satu kata dasar yang diakhiri dengan suku kata yang tertutup. Suku kata yang tertutup. Macam mana? Kita tengok contoh perkataan yang pertama. Okey, kita ada perkataan dekat sini hampir. Okey, hampir. Mana suku kata yang tertutupnya? Dekat sini. Pir, bayaro, pir. Dekat sinilah suku kata yang tertutup. So kita akan gunakan pattern yang pertama lah. Okey, seterusnya kita ada perkataan sayang. Sayang, dekat sini suku kata yang tertutupnya. Betul? Okey, yang dekat sini. Seterusnya kita ada perkataan milik. Dekat mana suku kata yang tertutupnya anak-anak? Dekat mi ke dekat lek? Dekat lek lah, sebab kita cerita berkenaan dengan kata dasar yang diakhiri. Ending kata dasar tu mesti diakhiri dengan suku kata yang tertutup. Okay. Terusnya kita ada perkataan kasih. Kasih, dekat mana? Dekat sini suku kata yang tertutupnya. Boleh. Terusnya kita ada perkataan yang terakhir iaitu tepat. Tepat, pat ni lah suku kata yang tertutupnya. Boleh? Faham tekan ni? Okey, insya-Allah. Okey, waktu bila ataupun macam mana kita nak combinekan pattern yang pertama dengan kata dasar yang kita dah pilih tadi. Okey, contoh yang pertama kita ada perkataan hampir. Hampir diakhiri dengan suku kata yang tertutup. Maka kita akan gunakan pattern yang pertama lah, iaitu pattern ya. So dia akan digabungkan sahaja, tak ada tambah apa, tak ada tambah apa-apa, tak ada buang apa-apa, just combine sahaja. Maka dia akan jadi satu perkataan yang berimbuhan iaitu hampiri. Boleh? Kedua, ada contoh perkataan sayang. Okey, sayang dekat sini. Dan kita gunakan pattern yang pertama iaitu pattern ya. Dan kita combinekan sahaja, dia akan jadi satu perkataan berimbuhan iaitu sayangi. Boleh? Alright. Next, kita ada perkataan milik. Milik. Dan kita campurkan sahaja dengan imbuhan akhiran i menggunakan pattern yang pertama, maka dia akan jadi satu perkataan berimbuhan iaitu miliki. Okey. Next, kita ada perkataan kasih. Kasih diakhiri dengan suku kata yang tertutup, maka kita gunakan sahaja pattern yang pertama, kita combine sahaja, maka dia akan jadi satu perkataan berimbuhan yang baru iaitu kasih
i. Dan yang terakhir kita ada perkataan tepat. Okey. Tepat diakhiri dengan suku kata yang tertutup, maka kita akan gunakan pattern yang pertama dan kita gabungkan sahaja, maka dia akan jadikan satu perkataan berimbuhan yang baru iaitu tepati. Boleh? Okey, insya-Allah. Next. Okey, kita akan gunakan pattern yang kedua pula sebab kita dah tengok pattern yang pertama tadi. Sekarang kita tengok pattern yang kedua iaitu pattern hamzah dan juga ya. Waktu bila kita kena gunakan? Okey, waktu apabila anak-anak jumpa dengan satu kata dasar yang diakhiri, yang ending dia mesti dengan gunakan suku kata yang terbuka atau suku kata yang terbuka dan juga mesti ada huruf waw. Mesti ada huruf waw. Maksudnya dekat sini dua benda lah. Kalau anak-anak jumpa dengan suku kata kata dasar yang diakhiri dengan suku kata yang terbuka dan juga mesti guna huruf waw. So ada dua benda kat situ. Maka kita akan gunakan pattern yang kedua. Pandai. Okey. So contoh perkataan yang ustaz boleh sertakan dekat sini adalah yang pertama. Okey, lalu. Lalu. Okey, lalu dekat sini kita diakhiri dengan suku kata yang terbuka, betul? Dan juga bonus diakhiri dengan huruf waw. Maka kita akan gunakan pattern yang kedua lah. Okey. Terusnya kita ada perkataan temu. Mu ni kat sini dia adalah suku kata yang terbuka dan juga dia ada bonus iaitu diakhiri dengan huruf waw. Maka kita akan gunakan pattern yang kedua. Next kita ada perkataan rindu. Rindu rindukanlah diriku. Nyanyi sikit nampak macam anak-anak ngantuk macam je lah kan. Okey. So rindu. Du dekat sini diakhiri dengan suku kata yang terbuka dan juga dia ada bonus diakhiri dengan huruf wow. So ketiga-tiga perkataan ni kita akan gunakan pattern yang pertama lah. Pattern yang kedua lah. Okay. So macam mana? Okay, sama macam yang pattern pertama tadi. Kita just combinekan sahaja. Temu. Kita combinekan sahaja dengan pattern yang kedua. Maka dia akan jadi perkataan berimbuhan yang baru iaitu temu. Dia ibarat macam kalau kita pergi KFC lah. Mesti orang kedai tu akan tanyalah, nak spicy ke nak original. Tapi dalam kes ni kita campurkan original dengan spicy. Maka dia jadilah ayam KFC yang sedap, ikat, pekat, enak sehingga menjilat jari tu. Okay. So temu ni dia kita panggil sebagai original sebab dia adalah kata dasar. I dekat sini kita panggilkan sebagai dia adalah spicy. Sebab kita tambah sesuatu. Maka kita gabungkan original dan spicy, jadilah ayam KFC. Temu. Faham? Tak bagi konsep yang senang dekat situ. Okay, seterusnya kita ada perkataan rindu. Rindu ni original dia. Kita campurkan dengan pattern yang kedua iaitu pattern hamzah ya. Maka dia akan jadi satu perkataan berimbuhan baru iaitu rindu i. Rindui. Gitu. Okay. Seterusnya kita ada perkataan lalu. Lalu. Lalu kita campurkan dengan imbuhan akhiran i iaitu pattern yang kedua, pattern hamzah ya. Maka dia akan jadi satu perkataan berimbuhan iaitu lalui. Lalui. Gitu. Boleh faham anak-anak? Boleh, insya-Allah. Terusnya pattern yang terakhir untuk imbuhan akhiran i iaitu pattern alif hamzah ya. Kita dah settle pattern yang kedua dan kita juga dah settle pada pattern yang pertama. Sekarang kita nak tengok pattern yang ketiga waktu bila kita kena gunakannya. Okey. Okey, pattern yang ketiga anak-anak kena gunakan apabila anak-anak jumpa dengan satu kata dasar, perkataan yang original yang mesti diakhiri, ending dia mesti dengan apa? Dengan suku kata yang terbuka. Dia berbeza dengan pattern yang kedua tadi tau. Pattern yang kedua diakhiri dengan suku kata yang terbuka dan huruf waw. Itu pattern yang kedua. Untuk pattern yang ketiga ni dia satu je. Mesti diakhiri dengan suku kata yang terbuka sahaja. Terbuka je. Tak ada huruf waw tu. Kalau nampak dia suku kata yang terbuka, kita kena gunakan pattern yang ketiga. Okey. So, contoh perkataan yang ustaz ada dekat sini adalah yang pertama, rasa. Rasa. So, dekat sini suku kata yang terbuka dia. Sebab apa? Cuba anak-anak eja rasa macam mana dalam bahasa Melayu. R-A-R-A S-A-S-A. Rasa. So, sa dekat ujung ni lah dia kita panggil sebagai suku kata yang terbuka. So,
Sa kat sinilah kita pilih untuk kita letakkan pattern yang ketiga. Okey. Perkataan yang kedua kita ada warna. Warna dekat mana sukata yang terbukanya? Dekat na sini. Na 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 ganu kita. Gitu. So kita akan gunakan pattern yang ketiga. Okey. Next kita ada perkataan suka. S-U-K-A-K. K-A-K itulah kita panggil sebagai sukata yang terbuka. So kita akan gunakan pattern yang ke berapa? Yang ketiga. Pandai. Alright. Dan contoh perkataan yang terakhir kita ada dekat sini cinta. Lain macam bunyi perkataan cinta tu kan. Okey. So cinta ni kita akan letakkan imbuhan akhiran i gunakan pattern yang ketiga. Okey, contoh perkataan macam mana kita nak combine kan? Okey, contoh yang pertama kita ada perkataan rasa. Rasa. So kita campurkan sahaja dengan pattern yang ketiga iaitu pattern alif hamzah ya. Kenapa kena guna pattern yang ketiga ustaz? Sebabnya perkataan rasa ni diakhiri dengan sukata yang terbuka. Sebab tu kita gunakan pattern yang ketiga. Boleh? So dia akan jadi satu perkataan berimbuhan iaitu rasa i. Okey. Terusnya kita ada perkataan suka. Suka. Kita just combine sahaja dengan pattern yang ketiga. Ikut kaedah lah. Ikut kaedah. Maka dia akan jadi satu perkataan berimbuhan baru iaitu suka i. Boleh? Okay, next kita ada perkataan warna. Warna. Warna kita campurkan dengan pattern yang ketiga sahaja. Tak payah nak buang apa-apa, tak payah nak tambah apa-apa. Just combine, plug and play. Macam istilah istilah bahasa Inggeris sikit lah, plug and play. Kita combine saja dan kita boleh guna terus. Contoh macam ni. Warna kita campur dengan i, alif hamzah ya, maka dia akan jadi satu perkataan berimbuhan iaitu warnai. Macam macam TV2, TV1 pula kan, warnai hidupmu. Gitu. Alright, next kita ada perkataan cinta. Cinta dekat sini diakhiri dengan sukata yang terbuka. Just kita combinekan sahaja dengan pattern yang ketiga dan dia akan jadi satu perkataan berimbuhan iaitu cinta i. Boleh anak-anak? Boleh, insya-Allah. Okey, untuk segmen yang terakhir ni kita akan sentuh dengan satu je lagi imbuhan akhiran yang mana kita anggap sebagai dia tak ada gang lah. Dia tak ada gang. Macam dia lain sikit daripada imbuhan i, imbuhan an, dia ada gang dia, ada pattern dia. Tapi yang ini dia tak ada pattern. Cuma dia ada bahagian-bahagian dia lah. Okey, untuk imbuhan yang terakhir ni, imbuhan akhiran ni, ustaz akan letak ada 4 lagi imbuhan akhiran. Yang mana kita akan sentuh kepada imbuhan akhiran kan, imbuhan akhiran lah, kah, dan juga yang terakhir iaitu imbuhan akhiran nya ataupun nye. Dalam bahasa pasar kita lah nye gitu. Okay, so waktu bila kita kena gunakan pattern-pattern ni, okay, ustaz bagi clue awal. Kamu ataupun anak-anak boleh gunakan pattern ni ataupun imbuhan-imbuhan ni waktu kamu rasa sesuai untuk digunakan. Macam mana tu ustaz? Rasanya semua ayat ni macam sesuai je, boleh guna semua lah. Relax dulu, sabar dulu, chill dulu. Kita akan terangkan satu persatu dulu. Ready? Okay, let's go. Okay, untuk imbuhan akhiran yang pertama iaitu imbuhan akhiran kan, kita akan gunakan pada satu perkataan yang kita kira sebagai sesuai. Contohnya kat sini kita ada perkataan mula. Mula. So mula ni kita boleh sambungkan dengan imbuhan akhiran kan, maka dia akan jadi satu perkataan berimbuhan iaitu mulakan. Kan sesuaikan bunyi dia kan? Sesuai je. Kalau nak letak imbuhan lain, contohnya ustaz letak imbuhan akhiran i, boleh je jadi mulai. Boleh je, tak jadi masalah. Yang penting ikut kaedah dan perkataan tu memang wujud lah. Kita tak boleh nak mereka-reka je perkataan tu, tahu-tahu perkataan tu tak wujud kan. Okay. Terusnya kita ada perkataan biar. Biarkan berlalu. Gitu. So biar kita campurkan sahaja dengan kan, maka dia akan jadi satu perkataan berimbuhan baru iaitu biarkan. Okey. Senang je pattern yang terakhir ni, untuk segmen yang terakhir ni dia senang je. Kita just plug and play, masukkan je. Kalau rasa sesuai, sesuailah dia. Okey, untuk yang terakhir kita ada perkataan sedia. Campurkan saja dengan kan, maka dia akan jadi satu perkataan berimbuhan baru iaitu sedia kan. Boleh? Okey, seterusnya kita guna kepada pattern imbuhan akhiran lah pula. Lah, waktu bila kita kena guna lah pada perkataan yang sesuai. Contohnya dekat sini kita ada perkataan apalah.
Apalah. Combinekan saja apa dengan lah, dia akan jadi satu perkataan berimbuhan apalah. Kedua, biar. Biar sama macam yang tadi. Boleh je nak letak lah pun boleh, nak letak kan pun boleh. Tadi biarkan. Sekarang ni yang kedua ni biarlah. Dia ikut kesesuaian ayat. Kalau rasa ayat tu memang betul-betul wujud, memang betul-betul ada, betul lah tu. Kalau saja nak letak imbuhan tapi ayat tu tak pernah wujud pun dalam dunia ni, pun salah juga, tak boleh juga. Okey. Alright, seterusnya kita ada perkataan hendak. Hendak kita campurkan saja dengan lah, maka dia akan jadi satu perkataan berimbuhan hendaklah. Next. Kita go through secara pantas sikit. Sebab yang terakhir ni dia senang-senang je. InsyaAllah senang seperti kacang. Okey. Seterusnya kita ada perkataan apakah. Apakah kat sini. Tadi kan kita tengokkan apalah. So ikut kesesuaian lah. Ustaz, saya nak letak lah boleh tak? Boleh. Jadilah apalah. Ustaz, saya nak letak kah? Boleh tak? Boleh. Jadilah apakah? Ikutlah kesesuaian ayat. Kedua kita ada. Kita ada gitu. Ada, kita campur dengan kah, jadilah satu imbuhan adakah. Dan yang terakhir kita ada perkataan sudah. Sudah, cukup, sudah. Okey. Campurkan saja dengan kah, jadilah satu perkataan berimbuhan sudahkah. Okey. Dan yang terakhir untuk episod kita hari ini iaitu imbuhan akhirannya ataupun nya. Apabila kita akan gunakannya. Contohnya pertama kita ada menunjukkan milik seseorang. Contohnya buku campur dengannya, dia akan jadi bukunya atau bukunya, ataupun buku dia. Dia punya buku. Tu dia akan jadi imbuhannya dekat situ. Boleh? Okey, seterusnya kita ada mata. Mata kita campurkan saja dengannya, maka dia akan jadi satu perkataan berimbuhan iaitu matanya. Boleh? Alright. Dan last but not least, yang terakhir kita ada perkataan pipi. Pipi kita campurkan saja dengannya, maka dia akan jadi pipinya, pipi orang itu. Pipi orang itu jadi pipinya. Gitu. Boleh? Alright, wallahu a'lam bissawab. Okey anak-anak, sekarang ustaz nak uji. Orang kata kita nak try test. Kita nak tengok sama ada anak-anak faham ataupun tidak melalui latihan. So latihan pada hari ini berbunyi, tulis semula kata dasar beserta imbuhan akhiran yang sesuai. So anak-anak kena salin semula kata dasar yang ustaz akan bagikan sekejap lagi, beserta anak-anak kena tambahkan imbuhan akhiran yang sesuai. Kita ada dekat sini ada 5 pattern, dan ada 2 imbuhan kat situ, imbuhan an dan juga imbuhan i, dan ada 5 pattern kat situ lah. So anak-anak kena pilih nak letak pattern yang mana satu, nak letak imbuhan yang mana yang sesuai dengan perkataan yang ustaz akan tunjuk dekat sebelah ni. Sedia? Okey. Okey, dekat sini kita ada lebih kurang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 perkataan ataupun 7 tempat kosong. Yang atas ni ustaz buat contoh lah. Yang ini contoh. Okey, so anak-anak kena buat apa? Anak-anak kena salin balik perkataan seperti contoh yang atas ni. Salin balik kata dasar tu dan juga tambahkan imbuhan yang sesuai. Contohnya yang pertama ni makan. Kita campurkan imbuhan yang sesuai. Dekat sini imbuhan an. So imbuhan an dia gunakan pattern nun lah dekat sini kita masukkan. So dia akan jadi makanan. Dia akan jadilah perkataan berimbuhan yang baru. Contoh yang ni cinta. So anak-anak kena salin baliklah perkataan cinta, cahaya, nun semua. Lepas tu tuliskan imbuhan, campurkan sekali imbuhan yang sesuai. Contohnya cintai ke, cintakan ke, ada ke cintakan, ataupun cintalah ke. Ikutlah kesesuaian dan ikutlah kepada imbuhan yang ustaz dah bagi tadi tu pada yang ini. 5 imbuhan ni sahaja ataupun 5 pattern ni sahaja yang boleh anak-anak isi. Imbuhan yang lain ustaz tak terima 5 imbuhan ni 5 pattern ni sahaja yang anak-anak kena letakkan dalam tempat kosong dalam perkataan ni. Okey, anak-anak kena salin latihan ni dalam buku, tulis dia punya soalan dan tulis tadi dia punya jawapan, petak jawapan, dan tulis dengan perkataan-perkataannya yang ada kat sini. Boleh anak-anak? Boleh, insya-Allah. Okey anak-anak, terima kasih kerana menonton. Cukup sekadar ini saja untuk episod dan kelas kita pada kali ini. Kalau anak-anak suka dengan video ustaz, jangan lupa untuk tekan like, dan kalau anak-anak suka untuk sharekan video ni kepada orang lain, tekan button share kat bawah tu. Dan jangan lupa untuk subscribe ustaz. Tekan button merah subscribe tu biar sampai dia jadi kelabu.
Okay, dan tekan sekali notification bell supaya anak-anak tahu yang Ustaz Zul ada buat video baru. Okey, terima kasih kerana menonton. Kita jumpa lagi pada video yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.